Alright. Okay. Okay. Lagi kawan-kawan you all yang tengah masuk lagi. So macam mana puasa hari ni? Okay. Alhamdulillah, okay. Thank you, Adam. Okey benda. Alright, topik kita hari ini adalah tentang presentation bertajuk Silibus Perkembangan Diri Konsep Kepimpinan dan presentation tentang asas kaunseling, pengenalan dan proses kaunseling. Okay, akan ada 2 presenter daripada grup A dan 2 presenter daripada grup B. Okay, hari ni Bonda nak suruh siapa baca doa Ada sesiapa volunteer nak baca doa tak? Kelas B memang dah ada wakil membaca doa kan? Ada benda. Ada? Ada ke? Ada ke Syed? Saya lah tu. Saya okay, nama awak tu kan Arabian. So mestilah pandai baca doa. Okey, kita mulakan kita punya kelas ko pada petang ni dengan bacaan doa. At the same time kita doakan Al-Fatihah. Lepas awak baca doa Syed, baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada Nenda iaitu Granny, nenek kepada Cik Nur Aina Nasiha yang telah kembali ke rahmatullah pada petang semalam dan seluruh muslimin dan muslimat dan para anbiya yang telah meninggal dunia. Okey, Bunda silakan kepada Syed untuk mengetuai bacaan doa. Silakan Syed. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala rahmatika wa yassir alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi kammil bilhaq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Syed. Alright, topik kita hari ni adalah presenter untuk konsep kepimpinan untuk kelas A dan B, satu grup betul? Okey, untuk konsep kepimpinan bagi presenter kelas A dan B hanya boleh disoal oleh, sebab Bunda hanya ambil you punya attendance melalui chatting, Bunda akan semak, please write you punya metric number. Kalau you punya rename nama tu memang nama seperti appear nama sebenar you, tak payah write. Just letak metric number dan soalan. Tapi kalau you punya ni adalah nickname you, letak metric number dan nama you all supaya Bonda boleh check untuk tick attendance you hari ni. Faham tak? Untuk topik konsep kepimpinan, grup A yang akan soal. Okay? Tapi untuk topik dan Bunda akan ambil attendance untuk first group A. Untuk topik pengenalan dan proses counselling, grup B akan tanya. Okay, dia akan aci lah konsep kepimpinan yang presenter satu grup A, satu grup B. Tapi yang tanya hanyalah grup A. Okay. Untuk topik yang kedua, pengenalan dan proses counselling, presenter grup A dengan grup B. Tapi yang akan tanya adalah grup B. Boleh? Clear tak? Jelas Ya, tak? boleh. Semua kena tanya soalan ada. Dia tanya soalan okey. Macam Syed. Syed kelas B nanti tunggu kawan yang presenter pengenalan dan proses counselling untuk you tanya soalan. Boleh? Okey, boleh benda. Alright. Nanti yang presenter tengok soalan. Lepas you habis present, tengok soalan, baca dan terus jawab. Faham? Okay. So, the first group daripada group A.
Untuk tajuk konsep kepimpinan hari ini. Apa hari ni? 27. Aisyah Atira, betul? Betul, Madam. Okay, go. Awak Aisyah Atira dengan? Azira. Azira. Okay, dengan Azira. Alright. Go, boleh stop sharing. Ada pula dah. Okay. Ada dengar tak? Ada dengar tak? Dengar. Definisi pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang diiktiraf oleh satu atau lebih daripada satu orang di mana pemimpin tersebut mempunyai pengaruh, berwibawa dan mempunyai kuasa. Tugas pemimpin. Yang pertama adalah yang memiliki visi. Seseorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu membawa orang lain untuk menuju ke satu tujuan. Wajib hukumnya bagi pemimpin tersebut untuk mengetahui sejauh mana organisasi yang dipimpinnya boleh dibawa. Seterusnya, memiliki pengaruh. Seorang pemimpin harus mempunyai pengaruh, walau bagaimana cara sekalipun untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah berkomitmen sehingga membuahkan hasil. Anda akan diakui sebagai pemimpin ketika anda mencapai sesuatu hasil, iaitu visi yang anda sudah tetapkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjalankan tanggungjawab dan melepasi semua halangan sehingga akhirnya mencapai tujuan yang utama. Terdapat beberapa ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama adalah mentaliti, kebijaksanaan atau kebolehan untuk membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan yang buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman. Yang kedua adalah kemasyarakatan, kesediaan memberi dan menerima pendapat, sikap positif dan terbuka, daya penggerak dan semangat berjuang yang kuat, dan kebolehan berkomunikasi secara berkesan. Seterusnya, moraliti, mempunyai disiplin diri yang unggul, kebersihan jiwa terutama dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan, pendirian dan ketahanan diri. Yang terakhir adalah masa. Seseorang pemimpin yang baik adalah seorang yang pandai membahagikan masanya. Ia tahu masa yang sesuai untuk menjalankan tugas, bermesra dan bertindak untuk menyelesaikan masalah pada keadaan yang sesuai. Contoh pemimpin yang baik adalah seperti Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Beliau berusaha untuk memudahkan nasib setiap rakyatnya. Selain itu, Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham bin Abdullah juga berusaha untuk mencegah daripada rakyatnya terkena penyakit COVID-19 yang melanda negara baru-baru ini. Konsep kepimpinan dalam Islam. Menurut perspektif Islam, kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin mestilah berusaha mempertingkat kualiti diri dan kualiti kepimpinannya ke tahap yang lebih cemerlang. Tugas pemimpin yang telah digariskan dalam Islam adalah mendaulatkan kalimah Allah, dan konsep kepimpinan yang berjaya menuntut supaya Islam yang merangkumi konsep iman dan amal saleh dapat ditegakkan dalam diri setiap individu, keluarga dan organisasi. Alright, terus jawab soalan tu, Azira. Okey. Yang pertama adalah berikan contoh. Congratulations. Okay, jawab soalan. Sebut nama kawan yang tanya tu dan you jawab. Okey, Adam Rubili bertanya, berikan satu contoh pemimpin yang baik. Satu lagi contoh pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang boleh berkomunikasi dengan baik. Contohnya kalau seorang pemimpin tu dia perlu mendengar pendapat dan kritikan daripada pekerjanya contoh, agar kerja di bawahnya tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya, dan jika pekerjanya tidak mampu untuk menyuarakan pendapat, maka organisasi tersebut tidak akan maju. Okay, seterusnya Aisyah ke? Tadi Aisyah yang jawab. Okay, dia selang-selang jawab soalan tu. Nur Azira dengan Aisyah selang-selang jawab soalan. Boleh? Okey, seterusnya soalan daripada Nurdiana. Apakah kesan jika seorang pemimpin itu tidak memiliki visi dalam dirinya? Kesan dia, kalau seorang pemimpin tu tak ada visi dalam diri, dia tak ada tujuan untuk bawa pengaruh dia, bawa semua orang untuk menjalankan satu tugas. So tugas tu tak dapat buat dengan sempurna. Okey, soalan seterusnya adalah daripada Syazwan Syahmi. Bagaimanakah seorang pemimpin mendapat sokongan daripada pengikutnya? Jawapan saya adalah pemimpin tu perlulah bertanggungjawab. Contohnya mereka perlu memahami pekerjanya. Contohnya mereka perlulah mempercayai kebolehan pekerja mereka, memberi tanggungjawab yang baru kepada mereka agar mereka akan terus berkembang maju. Okay. Dah jawab semua ke? Belum kan? Lagi? Seterusnya daripada Syamirul Ruhaizam, apakah yang harus dilakukan sekiranya pemimpin yang dipilih tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik? Sekiranya pemimpin yang dipilih tak jalankan tanggungjawab dengan baik, macam soalan tadi juga, dia tak dapat buat satu tugas dengan sempurna. So, yang dia dah cakap. Okay, rakan-rakan kena respon menjawab ke tak jawapan tu. Kalau tak menjawab kena ulang balik. Menjawab tak? Menjawab tak? Menjawab cakap menjawab. Jangan diam. Ya, menjawab. Okay, seterusnya. Okey, soalan seterusnya daripada Nurul Uzma Hamzah. Macam mana nak pastikan kita pemimpin yang baik di sisi orang? Bagi saya adalah pemimpin tu perlulah macam memahami dan tidak berat sebelah antara pekerjanya, dan sentiasa memberi kata-kata positif, memberikan penghargaan jika pekerja itu meningkatkan prestasi organisasi itu. Adakah saya menjawab soalan? Menjawab tak Uzma? Terima kasih menjawab. Alright. Lagi next question tu? Seterusnya daripada Nur Ayu, apakah cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh pemimpin antara cabaran yang dihadapi oleh pemimpin itu akan menjadi halangan untuk mereka selesaikan visi mereka.
Menjawab tak? Okay. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Alisha. Bagaimanakah cara untuk membentuk kepimpinan dalam diri seseorang? Cara untuk membentuk kepimpinan adalah pemimpin tersebut perlulah bersikap berani untuk mencuba perkara yang baru, berani dalam membuat keputusan. Contohnya kalau mereka berada di dalam satu tekanan, mereka perlulah membuat keputusan dalam keadaan yang tidak terburu-buru. Adakah saya menjawab soalan? Jawab tak? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Lagi? Seterusnya daripada Aina Amira, adakah remaja perlu menerapkan konsep kepimpinan ini? Alright. Jawapannya adalah ya, remaja perlu menerapkan konsep kepimpinan ini sebab remaja yang berkepimpinan dan bertanggungjawab. Macam mana ulang sekali? Yang soalan remaja tu, Aisyah. Remaja perlu menerapkan konsep kepimpinan dalam diri dia sebab remaja ni yang akan Pewaris. melahirkan Awak nak maksudkan yang remaja zaman kini akan jadi pemimpin baru ke? Macam tu? Ya. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya adalah daripada Nasuha Najiha. Apa yang membuatkan seorang pemimpin itu dikagumi oleh rakyat atau pengikutnya? Bagi saya adalah jika pemimpin itu adalah seorang yang merendah diri, yang mengambil tahu tentang kebajikan orang bawahannya dan sentiasa bergaul mesra dengan orang bawahannya. Adakah saya menjawab soalan? Terima kasih. Menjawab. Sama. Terima kasih. Seterusnya daripada Rashidah, apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh seorang pemimpin? Seperti yang kita tahu, sekarang kan zaman internet, so sekarang ramai pemimpin yang berumur. Bila dia berumur, dia tak tahu macam mana nak guna daripada Google Meet, Zoom, dia tak tahu. Kalau generasi muda, dia boleh tahu. Sebab tu kita kena lahirkan konsep kepimpinan dalam diri remaja. Okay. Baik, terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Nurliana. Berikan sebab kenapa kebanyakan rakyat Malaysia marah kepada pemimpin kita yang sekarang? Mengapakah sikap mana? Nurliana. Nurliana, mengapakah sikap pimpinan perlu diterapkan dari remaja? Bukan, berikan sebab kenapa kebanyakan rakyat Malaysia marah kepada pemimpin kita yang sekarang. Mention nama? Mention nama pemimpin? Soalan tu mention nama pemimpin? Nurliana? Yang tu macam open. You kena spesifik. Pemimpin, siapa pemimpin? Spesifik. You marah
kepada siapa? Macam tu. Abah kita. Abah kita siapa? Siapa nama dia? Juliana, nama? Kena type ke? Kena tahu nama. Right. Maksudnya ciri pemimpin, mengapakah rakyat Malaysia marah dengan Muhyiddin Yassin macam keluarga awak je sebut nama macam tu kan. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maksudnya marah. Mengapakah rakyat Malaysia marah dengan kepimpinan sekarang? Aisyah dengan Zira boleh jawab ke? Saya tak pasti. Aisyah? Aisyah boleh jawab ke? Wida, Aisyah punya line hari ni Okey, Aziz, okey. Dia punya line tak okey. Okey, rakyat Malaysia, okey. Sebab you punya pertanyaan tu macam umum. Kan kita kalau tanya ni, biar kita tanya untuk diri kita sendiri. Alright, bukan berat sebelah ke bonda? Bukan berat sebelah. Dia tak dapat jawab tu. Okey, bonda tolong jawabkan. Okey, sikap pemimpin is subjektif. Kadang-kadang kita akan suka bila keperluan kita dipenuhi. Tapi bila keperluan kita tak dipenuhi, kita akan marah. That is cabaran pemimpin, ketua apa semua. Sebab emosi rakyat is to be open. Dia boleh luah apa sahaja yang dia buat. Tapi bonda nak terapkan dalam diri pelajar adalah sebelum you tanya orang tak menyumbangkan apa-apa, you tanya dulu diri you, apa yang you sumbangkan kepada negara? Sebab bonda tak nak melatih generasi muda yang memang looking forward untuk dapat apa yang dia nak je. Tapi apa yang you punya contribution? Okay? Sebab betul marah. Tapi what is your contribution untuk kita punya country? Pasal tak ikrar kita demi bangsa, agama dan negara. Kalau kita tengok UiTM kenapa ditubuhkan? Sebab demi bangsa. For Bumi Putra Akta 173. Demi bangsa Bumi Putra. Melayu, Sabah dan Sarawak. Okay, agama of course UiTM ditubuhkan untuk yang majoriti yang beragama Islam. Negara, apa yang negara? Kita nak lahirkan ramai golongan Bumi Putra ataupun golongan orang-orang Melayu yang bersama taraf dengan golongan bangsa-bangsa yang lain dalam bidang yang profesional. Easy to marah orang, tapi tanya balik diri kita, apa kita contribution untuk negara? Sebab you adalah golongan bijak pandai. You bukan golongan budak-budak yang tak sekolah, yang fail SPM, yang fail PTT. No, you adalah excellent student. Jadi bonda nak, dia bukan isu berat sebelah. Dia isu apa yang kita contribution untuk negara, and then samar menyaman. Okey lah, samar menyaman isu samar menyaman artis semua ni kan, bab-bab COVID-19 ni kan. Okey. Tapi based on masalah sekarang bonda, saya nak kaitkan dengan masalah, ni baru spesifik soalan dia. Tentang masalah samar menyaman, tentang pelajar disaman hanya sebab mas dia. Tapi bila orang besar buat majlis, contoh seperti Nobel punya majlis, pimpin kita tidak bertindak apa-apa. Okey. Benda-benda ni semua dah diketahui umum kan. Tapi sebab tu bonda cakap, apa yang you contribute untuk negara? And then you come back to pada diri you. Jadi you all kenalah jadi orang yang contribute untuk agama, bangsa dan negara. Okay? Boleh? Faham tak? Faham tak Nuliana? Alah, sedihlah macam ni bonda. Okay, tak apa, you jadi pelajar yang bagus, pelajar yang cemerlang, yang boleh orang dengar. Okay, kita pun nanti akan ada pilihan raya MPP, to be there, voice up, sebab kita nak melahirkan generasi muda. Alright? Kita memang betul yang salah tak salah sebab kita tak ada bertempat kejadian. Okay, bonda tak nak cakap benda tu salah ke betul sebab bonda dan you all sendiri tak berada di tempat kejadian. Kita tak tahu apa yang berlaku, benda yang tersurat dan tersirat. Okay, kadang-kadang kalau seseorang dijatuhkan hukuman, kita senang terpedaya dengan judgemental apa semua, tapi tu hanyalah prasangka kita, tapi kita tak berada di tempat kejadian. Sebab you kena ingat, cabaran diri you adalah, generasi muda ni cabaran dia pada zaman-zaman dulu, pada zaman muda adalah cabaran kami adalah hidup susah. Okay, maksudnya nak pergi tuition, kena naik basikal, kena naik bas,
Dan segelintir mungkin pada masa sekarang menghadapinya. Tapi macam you all dah memang mak ayah hantar, pergi masuk universiti, kereta hantar sampai depan kalau boleh nak naik gate semua. You tak mengalami cabaran-cabaran itu. Tapi cabaran untuk generasi muda adalah media massa. This is you punya cabaran hidup. Dan bagi you yang mudah, macam Bonda pernah terangkan untuk kelas dulu, bagi individu yang mudah terpengaruh, you senang dimanipulate. Faham maksud Bonda? Jadi, jadilah individu pertama. Kenapa Bonda nak you fikir tadi apa yang you sumbangkan kepada negara? Sebab Bonda nak you lahirkan generasi untuk HPD 119 ni, generasi yang memikir. Memikir, betul, this is a critical thinking. Tapi fikir secara saintifik, fikir secara fakta. Setiap benda-benda yang kita ucap, kita kena ada fakta, evidence, sumber. Right? Okay, boleh? Baik, faham. Jadi generasi muda, Bonda galakkan you adalah generasi yang berfikir critical thinking. Bukan generasi yang mudah terpengaruh. Alright, sebab tu kenapa konsep kepimpinan hari ini kita belajar adalah you adalah generasi muda. Kalau you nampak pemimpin ni memang tak sesuai, tak bagus, ambil benda yang bagus, keluarkan yang tak bagus. Dan you lah jadi pemimpin. Mana tahu Nurliana ni one day jadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi seorang pemimpin yang bagus. Faham? Alright, kita tak boleh kontrol orang tapi kita boleh kontrol diri kita. Boleh? Boleh menjawab ke? Okey, Nur Azira dan Aisyah boleh pick nama kawan-kawan untuk jawab soalan. Awak pula pilih rakan-rakan untuk jawab balik soalan awak. Cepat, faster. Nak pilih siapa? Ke nak pilih nombor? Dia nombor lah madam. Takut Okey, nombor? 17. 17. Soalan? Soalan saya, macam mana nak cara untuk pekerja mengatasi kalau dapat bos yang panas baran? Okey, soalan ni ajukan untuk nombor 17 Nurul Uzma Hamzah. Uzma? Okey, soalan ni untuk awak. Macam mana menghadapi cabaran bos yang cepat marah? Bagi saya, kalau bos yang panas baran, kita jangan lawan balik. Kita ikut apa yang dia nak tapi jangan biar dia pijak kita. Kita buat apa yang kita buat. Macam mana? Macam mana? Okay, Bonda dah nampak tangkap dah jawapan Uzma tu. Kita to be the assertive. Kita menerima apa yang bos tu cakap and then kita lakukan. At the same time, kita pun tahu yang diri kita tak, kita rasa benda tu tak setuju yang kita bukan boleh dipijak-pijak. Maksudnya assertive, maksudnya kita win-win situation. Kita terima apa bos cakap, at the same time kita cuma, menurut Uzma kata cuma you kena bersuara pada bos. Macam mana dengan nak bersuara pada bos untuk membetulkan kesilapan diri dia. So to be assertive. Sebab you kata tak nak bijak, kita tak nak jadi seorang pekerja yang pasif kepada bos kita. Faham? To be assertive dan bukan agresif. Bila bergaduh maksudnya you agresif lah, macam nak bergaduh je kerjanya. Okay? Betul ke Uzma macam tu ke? Betul, Bonda. Cuma tak tahu nak Alright, congratulations. Okay, thank you so much buat Nur Azira Iriani dan Aisyah Atira. Okay, seterusnya Bonda persilakan presenter daripada kelas B untuk konsep kepimpinan. Kelas B siapa? Sorry, Bonda tak tahu. Saya, kelas B, come on. Akmal. Okay. Okay, yang kelas B pun yang boleh tanya soalan adalah daripada kelas A sahaja ya. Alright. Okay, konsep kepimpinan untuk soalan kepada kelas A. Okay, teruskan Akmal. Maaf bertanya Nan. Bonda. Yang kita orang yang kelas A ada present lagi satu. Lepas ni, kita satu-satu topik dulu. Oh, okey. Sebab tadi saya tak tanya. Okey. Boleh? Okay, Intan boleh naikkan slide. Akmal dan Intan. Bawa. Akmal Lutfi Ya, saya. Nampak tak slide? Nampak.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, saya dan Akmal akan bentang konsep kepimpinan. Okay, yang pertama, apa beza pemimpin dan kepimpinan? Okay, pemimpin ni adalah orangnya. Kepimpinan ni adalah gayanya. Maksudnya kat sini, okay, pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih. Seseorang individu yang, ataupun maksud lain pemimpin adalah seorang individu yang memiliki pribadi yang tertentu sehingga seseorang itu memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan ataupun mengubah orang lain untuk melakukan usaha bersama dia. Okay, itu adalah pemimpin, individu. Kalau kepimpinan ni pula adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi fikiran, perasaan ataupun tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Faham tak? Maksudnya kat sini contohnya kita paling mudah, negara kita. Pemimpin kita adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita adalah rakyat bawahan dia. So kita berada di bawah kepimpinan dia. Faham macam tu? Okay, seterusnya teori kepimpinan. Teori kepimpinan ni ada 3, teori genetis, teori sosial dan teori ekologis. Okay, yang pertama teori genetis. Teori genetis nak cakap yang pemimpin tu tak dibuat tapi dia dilahirkan menjadi seorang pemimpin oleh bakat semula jadi dia. Maksudnya dia dah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin sejak dia lahir lagi. Okay, kalau teori sosial ni, teori sosial dia bertentangan dengan teori genetis. Maksudnya teori sosial nak cakap yang pemimpin tu kena dipersiapkan. Maksudnya kat sini semua orang sebenarnya berkemampuan untuk jadi pemimpin asalkan kita ada usaha, persiapan dan pendidikan dan kemauan sendiri. Kalau kita tak ada kemauan sendiri tapi kita ada usaha, sama je takkan dapat bentuk seorang pemimpin tu. Okay, dan yang teori yang terakhir, teori ekologis ataupun sintetis, ni adalah teori hasil daripada 2 teori yang tadi, teori genetis dan teori sosial. Maksudnya seseorang tu dia akan berjaya jadi pemimpin bila dia dah lahir dengan bakat kepimpinan, lepas tu bakat itu dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan. Maksudnya dia gabungan daripada teori genetis dan sosial tu tadi. Okay, seterusnya konsep kepimpinan. Okay, dalam pemilihan pemimpin ada 5 ciri utama yang kita boleh tengok lah bila kita nak pilih seorang pemimpin tu. Yang pertama bertanggungjawab. Maksudnya kita sebagai orang bawahan mestilah nak pilih pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau kita ada, contohlah kita ada kesusahan, kita mestilah nak pilih pemimpin yang boleh bantu kita. That's why kita kena pilih seorang pemimpin yang bertanggungjawab ke atas kita. Yang kedua adalah amanah. Maksudnya pemimpin tu dia kena boleh melaksanakan tugas dia dengan baik. Kepada kita lah contohnya pemimpin kita. Macam tu. So yang ketiga, adil. Tak ada macam berat sebelah ke, melebihkan satu pihak ke. Kita tak nak pemimpin macam tu. Kita nak pemimpin yang adil pada kita. Contohlah kita sebagai rakyat, kita kenalah cari pemimpin yang tak membeza-bezakan walaupun kita ni lain kedudukan ke atau macam tu. So yang keempat, kepercayaan kepada diri. Okay, sebab kita mestilah pilih pemimpin yang, macam ni kita nak pilih pemimpin kalau pemimpin tu sendiri tak ada kepercayaan kepada diri dia. Faham tak? So bila kita nak pilih pemimpin tu, kita mestilah pilih pemimpin yang dia ada keyakinan kat diri dia sendiri. So kita automatik pun kita akan percaya kat dia, dia boleh memimpin kita. Sebab dia pun ada kepercayaan pada diri dia sendiri. Dan yang terakhir mestilah pemimpin yang berani. Maksudnya contohnya dia berani untuk mempersuarakan kita punya hak ke macam tu. Okay, seterusnya Akmal boleh sambung. Okay, dari sini saya akan ambil alih. Okay, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, saya akan menerangkan tentang fungsi pemimpin. Okay, yang pertama, fungsi pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan. Seperti yang kita tahu, seorang pemimpin kalau dipilih mestilah dia ada tujuan, mesti dia ada jalan macam mana dia nak membawa satu negara atau kelompok atau masyarakat ke arah kejayaan. Okay, di situ pemimpin tu harus bersedia, dia harus berfikiran ke hadapan apa yang akan jadi lepas ni dan apa yang dia akan lakukan untuk menjadikan perkara yang akan datang itu lebih baik. Seterusnya pemimpin sebagai wakil dan juru cakap dalam sesuatu organisasi lah. Dia lebih kurang
macam perantara lah, lebih-lebih lagi dalam sekarang ni isu keselamatan macam yang kita tahu yang kapal selam Indonesia tu, pemimpin Malaysia pun ada juga bagi bantuan, so dia akan jadi orang tengah dalam berkomunikasi dengan negara-negara lain ataupun kelompok-kelompok lain. Dan juga pemimpin macam yang kita tengok sekarang, isu COVID-19, isu permasalahan antara rakyat. Pemimpin juga harus mengambil tahu tentang masalah ni dan harus memikirkan cara menyelesaikan, sebab konflik-konflik macam ni pun konflik-konflik begini akan memberi kesan kepada negara, kepada cara kepimpinan dia dan kepada masa depan kepimpinan dia sendiri. Selain akhir sekali, pemimpin juga haruslah menjadi seorang integrator yang efektif dan rasional. So dia jadi dia harus bersedia dalam mental, fizikal, dia juga harus ada keyakinan diri untuk dia bermesra ataupun berinteraksi dengan rakyat. Okay, next slide. Okay, ini antara 5 fungsi kepimpinan yang kami dapat. Okay, yang pertama fungsi instruktif. Fungsi instruktif ialah fungsi satu arah. Fungsi di mana pemimpin tu sendiri harus yakin dengan diri dia, harus tahu apa perancangan dalam kepimpinannya. Okay, kedua fungsi konsultatif ni fungsi dua arah. Kiranya pemimpin berinteraksi dengan rakyat dan rakyat juga harus berinteraksi dengan pemimpin. Jadi hubungan dan interaksi antara dua ni akan menjadikan kepimpinan seseorang tu lebih baik. Fungsi penyertaan pula ialah fungsi di mana pemimpin menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh institusi-institusi. Contoh, seorang pemimpin dijemput untuk menghadiri ceramah ataupun menghadiri sesi temu bual. Sebagai pemimpin haruslah menyertai atau pergi ke majlis tersebut atau event tersebut supaya rakyat ataupun golongan-golongan yang dipimpin olehnya percaya kepada diri dia yang dia boleh memimpin dan juga boleh membawa rakyat tersebut ke arah kebaikan. Fungsi fungsi delegasi ni fungsi di mana pemimpin, macam yang kita tahu, pemimpin mesti ada orang bawahan, mesti ada punya penjaga setiausaha ataupun yang macam kita tahu eksekutif dalam keselamatan, dalam keuangan, ekonomi. Di situ fungsi delegasi ialah fungsi hubungan antara pemimpin dengan orang bawahan dia. Kalau pemimpin tu, kalau pemimpin tersebut hubungannya tidak baik dengan orang bawahannya, jadi kepimpinannya itu tidak akan berjaya sebab kerana kepimpinannya itu tidak disokong oleh orang bawahannya sendiri. Sedangkan orang bawahan juga tidak menyokong apalagi rakyat sendiri. Jadi kepercayaan daripada orang bawahan itu adalah terdahulu sebelum rakyat. Fungsi pengendalian adalah fungsi di mana seseorang pemimpin tu cara dia mengendali sesuatu aktiviti ataupun bagaimana dia menyusun jadualnya, menyusun cara sebagai contoh dia susun jadual nak memberikan ceramah kepada rakyat, nak memberikan motivasi kepada rakyat. Okay, di situ dia harus tidak menyusun atur masa dia supaya tidak ada, sebab yang kita tahu kadang-kadang ada yang pemimpin pergi ke tempat A tapi tempat B tak pergi, sedangkan dia perlu pergi dua. Jadi yang tempat A akan dapat kepercayaan sedangkan tempat B tak dapat, kiranya tidak mempercayai kepimpinan dia sebab dia tak ada rasa adil dan tanggungjawab dalam diri dia. Okay, next slide.
Okay, seterusnya teknik-teknik kepimpinan. Teknik-teknik kepimpinan ini terbahagi kepada 6. Okay, yang pertama, teknik pematangan dan persiapan pengikut. Seorang pemimpin sebelum dia mahu memulakan kepimpinan, dia harus ada orang bawahan. Dia harus ada pengikut terdahulu. Walaupun hanya sekelompok kecil. Supaya orang lain atau masyarakat lain yang pandang kumpulan tersebut percaya yang bahawa ketua dalam sesuatu kumpulan itu boleh memimpin satu kumpulan itu kepada kejayaan dan juga boleh memimpin masyarakat lain kepada kejayaan yang sama. Selain itu, teknik human relation adalah teknik di mana macam fungsi jugalah, di mana pemimpin berinteraksi, pemimpin bertanya khabar, mengambil tahu akan keadaan rakyat, macam seperti ini, seperti Dr. DJ Hisham, itu antara contoh pemimpin yang baik lah. Pemimpin yang baik kerana dia mengambil tahu pasal kesihatan rakyat, keselamatan rakyat, bagaimana proses rakyat dalam pandemik yang tengah panas sekarang ni, yang tengah semakin meningkat dan hari. Selain itu, teknik menjadi teladan. Teknik menjadi teladan ni bukan sahaja pada rakyat, pada anak-anak juga, pada anak-anak rakyat tersebut supaya mereka boleh berimpian besar, mungkin menjadi seorang pemimpin, memberikan diorang motivasi supaya mereka mungkin dapat mungkin dapat peluang untuk memimpin sesuatu. Jadi itu menjadi teladan buat mereka, pemimpin yang sekarang ni, juga menjadi teladan buat saya sendiri untuk menjadi pemimpin yang akan datang, memberikan semangat, motivasi dan juga ilmu untuk kita terus move on ke depan, move on ahead supaya kita tak tertinggal apa-apa yang mungkin akan berlaku pada masa depan yang kita tak sangka. Kita kena bersedialah di situ. Akhir sekali, teknik penyediaan fasiliti. Okay, untuk dia kiranya menarik lebih banyak keyakinan orang lain pada diri dia dengan memberikan bantuan, sumbangan, menyediakan fasiliti. Contoh sediakan hospital, tak pun sekolah ataupun tempat-tempat lain supaya rakyatnya sendiri percaya dan rasa selamat bila seseorang itu memimpin. Stop. Kesimpulan. Okay, akhir kata kesimpulan sebagai jika anda ingin menjadi seorang pemimpin, kepada semualah, secara umum saya beritahu, kalau nak menjadi seorang pemimpin tu haruslah yakin dengan diri sendiri, berani mengambil cabaran, haruslah bertanggungjawab dan ada dalam pemerintahan. Selain itu, bersedialah dalam keadaan fizikal dan mental yang bukan yang paling kuat tapi yang terpaling kuat, kerana jadi nampak seperti senang macam yang Bonda kata yang soalan Lana tadi, sebelum anda nak bertanyakan tentang pemimpin, tanya dulu diri anda apa yang anda buat. Sama juga situasi tu sebelum nak jadi pemimpin. Sebelum nak jadi pemimpin tu, tanya diri sendiri, apa sumbangan atau apa perkara yang kamu lakukan yang menampilkan diri kamu sebagai seorang pemimpin. Saya tak attack sesiapa, dia contoh. Dan juga kalau yang tak ada minat dalam kepimpinan, sebagai rakyat juga ataupun sebagai yang akan memilih pemimpin, haruslah bijak dalam memilih, kerana kalau anda tersalah pilih, mungkin negara itu sendiri akan kucak-kacir ataupun banyak permasalahan. Sebagai rakyat juga harus bersedia, harus memikirkan masa depan negara. Sama seperti pemikiran pemimpin. Harus ada kita visualize apa yang akan datang, apa yang akan berlaku di masa hadapan. Kalau kamu salah pilih,
jadi macam ni. Kalau betul pilih jadi macam ni. Tapi tiada orang kata 100% keyakinan dalam pilihan kamu sebab apa-apa boleh terjadi pada zaman kini. Akhir sekali peribahasa Melayu dulu mengatakan tentang pemimpin, nak jadi pemimpin yang baik tu ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaung, perasan, tempat berlindung kehujanan. Okay, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Alright, thank you so much buat Intan dan Akmal. Terima yang baik. Nuliana. Okay, dan okay, baca okay. Boleh nak tanya dulu kelas A. Hanan Umairah ada tak? Hanan Umairah? Kosong Ya bonda. Awak dah tanya soalan belum? Muhammad Sazmi? Muhammad Sazmi? Kosong Saya benda. Dah tanya soalan belum? Belum. Asal tak tanya? Ni soalan untuk kumpulan A. Saya tak ada Terusnya, idea. Nurul Atira Muhammad Ali? Tak tanya benda dah tak kosong Nurul Atira Muhammad Ali? Bonda kita orang berdua present. Present tanya dah soalan. Present lah. Oh, okay tak. Okay. Alright. Okay, untuk grup A, B yang tanya soalan tu bagus. Tapi attendance boleh tak ambil lagi You boleh tak, attendance bunda ambil macam bunda cakap intro tadi. Tak fokus You tanya untuk konsep kepimpinan baru bunda ambil attendance. Tapi yang ni boleh jawab. Intan dan Akmal boleh jawab daripada soalan Nurul Maisarah. Start dengan Nurul Maisarah, tolong jawab. Okey, saya akan jawab dulu soalan daripada Nurul Maisarah. Bagaimana seorang pemimpin mampu mengubah negara ke arah yang lebih maju dan positif. Okey, sebelum kita ke arah mengubah negara, kita contohlah saya bagi satu kelompok. Okey, satu kelompok orang dalam tu ada dalam 4-5 orang dan ada seorang jadi pemimpin. Okey, macam mana dia nak ubah kumpulan dia tu ke arah yang lebih baik. Okey, pertama sekali dia kena yakinkan diri dia sendiri, yakinkan diri dia yang dia boleh masuk tu kepada ke arah kejayaan. Okay, dari situ baru dia kiranya memperluaskan punya naungan daripada dia seorang kepada ahli kumpulan dia. Okay, daripada bila dia memperluaskan tu, dia kena yakin, dia kena pastikan yang diorang tu percaya kepada dia, pemimpin yang diorang boleh berjaya. Okay, dari menjawab situ ke Nurul Maisarah? Nurul Maisarah menjawab ke? You wonder. Menjawab tak? Jawab tak? So-so. Okay, so. Tapi tak apa, boleh. Boleh diterima Akmal. Okay, good job. Good try Alright. Jawab ringkas je Akmal. Banyak soalan awak tu. Umaru, banyak Umaru sikit baca kat ruangan chat. Intan boleh bantu Intan. Markas orang je ni. Nak baca soalan ni. Baca soalan lah. Kena gini-gini lah kata grup. Okay, yang daripada Umar Sidki ni, apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang hebat dalam mengendalikan ahli pasukan masalah? Sebab tu bila kita nak pilih pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang betul. So cara yang you all boleh memimpin macam mana kalau kat Malaysia? Apa dia benda? Cara yang you all boleh memilih pemimpin dengan cara apa kalau kat Malaysia? Oh, pilihan raya. You all semua dah berdaftar pilihan raya belum? Masih belum, walaupun dah boleh daftar. Walaupun dah boleh mengundi. Kan? Generasi muda memang macam tu, suka bercakap tapi tak buat tindakan. Noliana dah berdaftar belum? Pastikan berdaftar. Sebab bila kita berdaftar, saya tak cukup umur. Awak belum 18 Dah 18. Oh, sorry. Okay. So maksudnya bonda harap bukan Liana je, semua pelajar ini you tolonglah berdaftar. Sebab kalau bonda tengok masa pilihan raya, bangsa-bangsa Cina, terutama Cina yang kerja dekat Singapura tu willing balik Malaysia untuk mengundi. Sebaliknya yang anak-anak muda bangsa belia bahasa Melayu ni melepak ke mana-mana. Menunggu je. Sebab Melayu ni kita dah terbiasa menunggu apa sahaja yang orang nak bagi kat kita. And then kita tak puas hati sebab you ada hak untuk mengundi. Pergilah mengundi. Okay.
pergi mengundi. So hari ni kita bagi konsep kepimpinan untuk lahirkan you all, pergi daftar mengundi. Bila ada pilihan raya nanti, pergi mengundi. Mengundi pilih yang you betul-betul nak. Sebab bila kita bercakap kita tak suka, kita rasa puas hati. Sebab contohlah orang yang kita undi tu tak menang, tapi orang yang menang tu tak bagus. So you rasa berbaloi dengan undian you walaupun kalah. Sebab you memang mengundi orang yang betul untuk ni. Berbanding you duduk diam, tak pergi mengundi and then you bercakap. Jangan. Kamu dah cakap tadi, kita jangan jadi golongan yang terpengaruh. Bercakap je tapi nothing. Kita tak nak jadi macam burung kakak tua. Tak boleh terbang tapi banyak bercakap. Macam tu contohnya. Alright. Jadi, ambil tindakan. Action you apa? First action you all adalah daftar untuk bina raya. Tolong daftar. Umur dah cukup, tolong daftar. Boleh? Tolong daftar. Sebab so far dua-dua presenter tak ada sentuh pun kat Malaysia ni cara-cara mengundi, cara-cara memilih pemimpin, kriteria yang perlu ada, lebih kepada apa-apa teorika yang you google from internet yang you keluar. So in real life, realistiknya you tak tanya, you tak keluarkan dalam you punya presenting. Alright, laju sikit jawab Siti Nur Ain. Apakah kesan pada negara? Apa seterusnya? Negara pada gagal. Allah, jatuh mos. Okay, jawab tu cepat. Okay, Bonda nak fokus yang you jawab untuk soalan untuk group A ni dulu. Penanya daripada group A dulu sebab group A ada markah. Okay, group A Naki. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? Jawab. Yang tidak baik. Yang tidak baik. Pemimpin yang tidak baik. Alright. Pemimpin yang baik. Nur Atira, Intan ready dengan jawapan ni. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan daripada memilih pemimpin yang salah? Okay. Okay. Ada soalan Bonda skip tu untuk kelas B kan? Kelas B lepas dia tanya. Ni tadi soalan Umarul Siddiqui Apakah yang dilakukan oleh pemimpin hebat dalam menggantikan hadis pasukan bukan? Betul lah ni. Dah jawab. Akmal? Okay, ni sama macam yang soalan Nur Rahman Sarah tu. Apakah yang pemimpin tidak baik. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin tidak baik? Tidak baik. Contoh tadi kan kawan-kawan dah beritahu macam Nur yang kata berat sebelah. Itulah contoh ciri-ciri tak baik. Kena beritahu macam tu. Okey, dia tidak adil, berat sebelah ataupun lebih memihak kepada satu golongan. Selain itu tak bertanggungjawab, diberikan tugas, diberikan amanah tapi tak dijalankan. Okey, amanah dan integriti tu paling penting sebab tu duit rakyat tu utamanya. Okey. Alright, seterusnya Razi Lutfi kelas A ke? Razi Lutfi kelas B kan? Kelas B. Kelas B tak payah jawab dulu. Nur Atira, bagaimanakah cara untuk mengelakkan daripada memilih pemimpin yang salah? And then Hanan Umairah, apakah tindakan yang boleh dilakukan jika pemimpin tak adil? Okay, cepat 2 soalan lagi, jawab faster. Untuk yang pemimpin tak adil tu, apakah yang tindakan yang boleh dilakukan? Untuk yang pilihan raya akan datang, boleh vote untuk pemimpin yang baru sebab kita dah tahu perwatakan pemimpin yang lama macam mana. Okay, good. Gigi? Intan untuk soalan tadi yang boleh tanya tadi. Dan yang terakhir tu tindakan yang boleh dilakukan jika pemimpin tidak adil. So kita kan ada saluran kita sendiri. So dekat situlah kita boleh nyatakanlah ketidakpuashatian kita terhadap kepimpinan pemimpin tu. Gunakan saluran yang betul. Kerana untuk pemimpin harus mendengar suara rakyat. Betul. Okay. Semua dah boleh jadi ni pidato untuk jadi pemimpin semua Betul? Boleh. Alright, yang kelas B presenter hari ni satu grup ke 2 grup? Kelas B? Cik Aina kata you all punya kelas satu grup ke 2 grup? Kelas B? 2. Okay, nasib baiklah. Dia pun baca doa yang hebat ni. Ingat segalanya. Alright, seterusnya kita start dengan kelas A balik. Untuk presenter tajuk counselling tadi. Intro proses counselling. Iaitu Hanan Umairah, betul? Dia presenter dia tak tanya soalan. Okay, Hanan. Betul, kejap. Awak kan? Awak dengan siapa, Hanan? Awak dengan siapa, Hanan? Atirah binti Ali. Atira Ali, okay. Ada 2 orang Atira sini. Okay, go. Faster jangan makan masa lama sangat. Presenter should be 10 minit je. Q&A yang panjang.
Go. Boleh ke tu? Hanan? Kejap bunda tengah share. Nampak something tak Ustaz? Okay, nampak? Google. Bentar. Nah, kenapa keluar benda lain? Okay. Alamak. Okay, you tak ready lagi. You tak ready lagi. Standby dulu. Kita bagi group B dulu. Awak betulkan dulu awak punya ni. Okay, Bunda persilakan group B. Okay, untuk group B, yang kali ni konsep pengenalan asas kaunseling ni adalah group pelajar-pelajar daripada kelas B boleh tanya soalan. Untuk Bunda ambil attendance, okay, arahan Bunda tadi, kalau nama you unique name, tolong tuliskan meeting number supaya Bunda boleh tick you punya attendance hari ni. Alright? Kalau tak kosong Okay, silakan presenter. Syed, siapa Syed? Yang group B hari ni presenter? Syed. Tak tahu? Okay, siapa yang tahu diri dia present hari ni? Ada tak tahu siapa yang dia present hari ni? Hah? Serius ah? Saya akan pastikan Cik Aina tak ulang presenter kalau tak present hari ni. Saya, Nurul Farisha dengan Siti Narin Ashikin. Good. Okay, Nurul Farisha sedap nama. Nurul Farisha, okay, go. Sekejap saya letak. Okay, yang ni soalan pelajar daripada kelas B, tolong tanya soalan. Okay, Bunda minta maaf sebab skip you punya soalan untuk yang tadi tu. Sebab yang tadi tu lebih untuk Bunda ambil attendance untuk kelas A, fokus Yang ni untuk soalan untuk pelajar-pelajar kelas B. Alright? Kita ada 2 presenter daripada kelas B dan kelas A. Mana yang tak nak tanya soalan tu nanti tanya untuk the next class punya. Alright? Boleh. Kejap jangan mula dulu. Bunda end show dulu. Nanti kita buat 2 topik